Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama saya Haji Rusdi bin Najutun, peserta program SPSU batch yang ke-19, Julai 2024. Tajuk tazkirah saya ini adalah tempat-tempat yang bersejarah di dalam Masjid Nabawi. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Nabi bersabda, "Akhirnya, sesiapa yang mengerjakan haji lalu dia menziarahiku selepas wafatku, seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidup." Hadis ini menandakan pentingnya bagi kita yang mengerjakan haji atau umrah untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Di antara tempat-tempat yang bersejarah dalam Masjid Nabawi, yang utamanya Mihrab Rasulullah. Mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan menjadi imam. Rasulullah mula mendirikan solat di sini pada tahun 2 Hijrah. Mihrab ini letaknya di dalam Raudah dan di sinilah tempat solat imam sekarang. Kelebihan-kelebihan Raudah telah diriwayatkan secara mutawatir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ianya adalah sebahagian dari syurga. Ia adalah satu tempat yang mulia di dalam Masjid Nabawi. Selain dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beribadat dan tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah, ia juga merupakan tempat taman syurga, tempat yang juga makbulnya doa-doa. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda telah bersabda, "Akhirnya, antara rumahku dan tempat solatku adalah taman dari taman-taman syurga." Di sini ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat, yang ada 3 anak tangga. Sahabat pernah terdengar tangisan pohon kurma di atas selepas Rasulullah beralih ke tempat mimbar ini. Dari tempat mimbar yang asal berdekatan dengan makam Rasulullah, pohon kurma itu adalah tempat Rasulullah bersandar ketika berkhutbah. Pohon itu telah pun ditanam di tempat mimbar yang asal. Mimbar ini menjadi garis pemisah pada Raudah. Di dalam Raudah ada tiang-tiang yang bersejarah yang pada asalnya dari pohon kurma. Tiang-tiang itu diberi nama seperti tiang wangi, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sembahyang dan bermunajat. Tiang Aisyah, tempat Sayyidah Aisyah, Sayyidatina Aisyah bertahajud. Tiang taubat, seorang sahabat ikat hingga akhirnya ia bertaubat. Tiang delegasi atau Al-Wufud, di mana tempat Nabi bersandar ketika menerima perwakilan dari kaum-kaum tertentu bersama-sama para sahabat. Ada tiang katil, tiang yang bersambung dengan pagar besi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katil ini dibuat dari pelepah tamar yang diletakkan berdekatan dengan tiang ini untuk baginda berehat. Tiang tahajud, menurut sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat tahajud di sana. Tiang pengawal letaknya di sebelah utara tiang katil. Ia juga dikenali dengan nama tiang Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, tempat beliau solat dan duduk. Di Masjid Nabawi ada mihrab Uthmani. Tempat solatnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
yang dibina di zaman Sayyidina Osman bin Affan. Di Masjid Nabawi ada makam Rasulullah SAW. Makam ini terletak di dalam rumahnya. Kepala Baginda SAW yang mulia diletakkan di barat dan kakinya ke arah timur dengan mukanya menghadap ke arah kiblat. Berkaitan dengan makam Rasulullah, ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dikebumikan di sisi Rasulullah setelah meminta izin dari Sayyidatina Aisyah agar ia dikebumikan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ada di sini. Beliau juga telah meminta izin dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Tempat tempat ahli sufah. Ahli sufah adalah mereka yang tidak mempunyai kerja dan datang dari luar Madinah untuk belajar ilmu di Masjid Nabawi. Di sini juga ada rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Rumah Sayyidatina Fatimah ini letaknya rapat dengan makam, yaitu di belakang dinding makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja tazkirah dari saya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.